Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin mengulang dan menjelaskan lebih lanjut mengenai satu hikmah yang berkaitan dengan bagaimana Allah menerima amalan kita, yang disebut oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini kan, di mana beliau berkata, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil kabul. Kalaulah tidak kerana Allah tutupi kekurangan, kecacatan amalan yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak ada satu pun amalan yang layak diterima oleh Allah. Lalu di hujung hikmah ini disambung sedikit oleh Ibnu Athaillah dengan menyebutkan anta idza ata'ta akhwaju minka ila khilmihi idza asaita, yang bermakna Anda ketika melakukan ketaatan kepada Allah lebih utama bertaubat kepadanya berbanding ketika Anda melakukan maksiat. Ini hujung hikmah ini belum saya terangkan. Bagaimanapun pada pagi ini saya mulakan dengan ayat yang telah saya bacakan tadi, tak salah ayat 10 surah Fatir. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah menerima dua jenis amalan. Allah berfirman, ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu wal amalu as-salihu yarfa'uhu. Al-kalimu at-tayyibu ini bermakna amalan zikir dan wirid. Di dalam surah Ibrahim ayat 24 Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan. Kalimatan tayyibatan di situ ditafsirkan dengan tafsiran la ilaha illallah. Al-kalimu at-tayyibu itu bilangan banyak, berbagai kalimah yang baik. Jadi di antaranya menurut ahli tafsir ialah la ilaha illallah, dan apa juga wirid-wirid, zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dan sebagainya. Jadi ada perbezaan tuan-tuan cara Allah menerima amalan zikir dengan amal-amal soleh yang lain. Kerana amalan zikir ni, terutamanya tahlil la ilaha illallah, Allah sebutkan ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Tapi tentang amal soleh, wal amalus soleh yarfa'uhu. Kalau kita bertahlil la ilaha illallah atau berzikir dengan sendiri, dia terus sampai kepada Allah. Kepadanya naiklah, sampailah kalimah la ilaha illallah itu kepada Allah. Ilahi yas'udu, yas'udu itu naik. Kepadanya, kepada Allah lah naik atau sampai ucapan la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya. Tetapi bila amal soleh yang lain, wal amalus soleh yarfa'uhu, dan amal-amal soleh itu Allah angkat, Allah terima. Ada beza. Di sinilah, selain daripada perbezaan, kita dapat tahu perbezaan antara kebaikan amalan zikrullah
seperti tahlil dengan amal-amal soleh yang lain. Sebab amalan zikir ni, zikrullah ini disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni adhkurkum. Hendaklah kamu ingat aku, nasihat aku ingat kamu. Ini dua hala. Sebab itu bila kita berzikir, terus sampai kepada Allah. Ilahi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Ini antara keistimewaan zikir. Nah itu diterima oleh Allah terus. Dia sampai kepada Allah terus. Tetapi amal-amal soleh lain, wal amalu as-salihu, dan amal-amal soleh itu yarfa'uhu, Allah angkat, Allah terima. Jadi Allah menerima amal soleh itu. Tidak seperti amalan tadi zikir, ya. Zikir terus sampai direct. Tapi amal soleh ini Allah sebutkan yarfa'u, Allah terima. Tentunya Allah terima yang macam mana? Di dalam Quran, ya, di dalam Quran yang Allah terima amal soleh itu ialah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang bila beramal menjadi sebaik-baik amal, amalan mereka itulah yang Allah terima. Jadi ayat ini ada fakta bahawa amalan yang Allah terima ialah amalan yang disebut oleh Allah ahsanu ma amilu. Ahsan ini artinya terbaik. Terbaik. Macam mana konsep terbaik itu? Dalam pertimbangan manusia macam mana? Kalau dalam perpisahan, dalam bahasa Arab lah, masa saya ingat, masa saya belajar dulu, makbul. Makbul itu lulus sajalah. Kalau 100 mungkin 45. Makbul. Atas makbul itu jayyid, baik. Mungkin markah 60 ke 70, jayyid. Atas jayyid jiddan, terbaik. Mungkin ini jayyid jiddan. Kalau sekarang ni dalam sistem perpisahan sekolah agama di Selangor, jayyid jiddan tu saya tengok ada seorang pelajar tu dapat jayyid jiddan, saya tengok dia dapat markah 84. Jadi maknanya 80 sampai 90 ke berapa. Jayyid jiddan. 90 ke atas itu diistilahkan mumtaz. Ini kalau perpisahan. Tapi aksan dari segi ilmu saraf, aksan itu terbaik. Jadi Allah terangkan kepada kita, ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang yang bila beramal, mereka beramal dengan ahsanu ma amilu, amalan mereka inilah yang Allah terima. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Senang saja, satu fakta yang jelas daripada ayat ini ialah amalan yang Allah terima dinyatakan oleh Allah dalam Quran ialah amalan yang ahsan, yang terbaik. Di dalam Quran ada disebutkan umat Nabi Muhammad yang beramal terbaik ini, yaitu golongan ulul albab yang diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 18 surah Az-Zumar, tak salah saya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hamba-hambaku itu ialah mereka yang apabila mendengar pengajaran Allah daripada Quran, fayattabi'una ahsana, mereka lakukan perintah-perintah Allah itu dengan sebaik-baik amal, dengan amalan terbaik, ahsanu amal. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadi siapa dia? Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu orang yang dapat hidayah Allah dan mereka itulah golongan ulul albab. Daripada ayat ni kita tahu golongan ulul albab bila beramal, amalan mereka menjadi ahsanu amala. Nah, amalan mereka ni lah yang diterima oleh Allah. Disebut dalam ayat tadi, ayat 16 surah Fatir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana amalan-amalan yang lain daripada golongan ulul albab? Tentulah tak sampai, tak boleh mencapai taraf ahsan amalan. Tapi Allah terima juga, kerana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kerana itulah maka Ibnu Athaillah kata, bila Allah nak terima amalan kita ni tidak sampai ke taraf ahsan, tak sempurna, banyak cacat celanya. Jadi menurut pandangan Ibnu Athaillah, maka Allah tutupi lebih dulu, cantikkan lebih dulu, mana-mana kecacatan Allah tutupi, sehingga amalan yang cacat tadi jadi amalan yang terbaik, barulah Allah terima. Inilah yang Ibnu Athaillah sebutkan, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalaulah tidak disebabkan Allah tutupi sebaik-baiknya kecacatan amalan seseorang, nescaya tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh manusia yang boleh diterima oleh Allah. Maknanya amalan kita ni diterima oleh Allah setelah kekurangan-kekurangan amalan kita tadi, kecacatan-kecacatan amalan kita ditutupi oleh Allah. Jamilu sitri itu, jamil asal maknanya ialah cantik, tapi maksudnya sempurna. Sitru artinya tutup. Jadi Allah tutupi berbagai kecacatan amalan kita, sehingga amalan yang cacat tadi nampak cantik, barulah Allah terima. Karena itulah tuan-tuan, maka di hujung hikmah itu Ibnu Athaillah menegaskan, anda ketika taat kepada Allah lebih perlu untuk minta keampunan daripada Allah, lebih perlu untuk bertobat kepada Allah berbanding ketika anda melakukan maksiat. Ini macam terbalik. Tapi apakah logiknya? Logiknya begini, kata Ibnu Athaillah, bila seseorang melakukan kebaikan, berada dalam taat kepada Allah, biasanya manusia yang taat kepada Allah ni, dia ada macam satu perasaan, dia baik, dia baik, dia beramal amal yang soleh, tak ada buat jahat. Jadi perasaan ini tuan-tuan dianggap sebagai satu dosa yang tersembunyi, yang susah disedari. Jadi Ibnu Athaillah untuk menarik perhatian kita, maka ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah dalam keadaan taat,
lebih utama untuk bertobat. Kenapa? Untuk mengingatkan kita, menyedarkan kita dosa yang kita tak sangka. Iaitu kita menganggap diri kita ni baik, diri kita ni bersih, diri kita ni tak berdosa. Adapun orang yang berdosa, ataupun adapun kita ketika melakukan dosa, kita memang merasa kita ni salah, kita ni tak betul, kita ni akan dimasukkan ke neraka. Jadi ketika melakukan dosa, seseorang yang melakukan dosa, dia memang merasa rendah, merasa salah. Bukanlah tidak perlu bertobat juga. Jangan salah faham. Ibnu Athaillah dia menegaskan lebih perlu. Yang buat jahat memanglah wajib bertobat, tapi yang buat baik itu lebih perlu lagi. Kenapa? Karena berlaku dosa yang tak disedari. Tujuan Ibnu Athaillah ialah supaya kita waspada. Jangan sekali bila kita buat baik, kita fikir kita dah baik, kita fikir kita dah selamat dari neraka. Sedangkan kebaikan kita tu hakikatnya banyak kecacatannya. Allah terima sesudah Allah baiki kecacatan amal kita. Inilah yang disebut tadi, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil kabul. Dalam kuliah yang lepas saya telah sebutkan kenapa tak ada satu amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman ni yang layak diterima oleh Allah. Saya dah sebut dalam kuliah yang lepas. Sebab yang pertama ialah kejadian manusia itu sendiri. Kita semua maklum kejadian kita ni ada aspek jasmani, ada aspek rohani. Kedua-dua aspek rohani jasmani rohani ni tuan-tuan, memang ada kecacatannya. Maknanya dalam aspek jasmani kita ada berbagai kecacatan, kelemahan. Dalam aspek rohani kita juga ada berbagai kecacatan dan kelemahan. Di dalam ayat 2 surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami Allah ciptakan manusia, jadikan insan itu min nutfatin amsyajin, daripada setitik mani yang digaul, ma'junah. Dalam masyarakat Melayu ada obat ma'jun. Kenapa? Harba-harba tu dia gaul sebati dengan ma'jun. Jadi ada ulama tafsir yang menafsirkan min nutfatin amsyajin ini bukan saja dicampur sebatikan antara air mani lelaki dan perempuan, tapi juga disebatikan oleh Allah dengan berbagai sifat kelemahan. Sifat-sifat kelemahan ini dicampurkan supaya manusia jadi aktif. Situlah ada nafsu, di situlah ada sifat yang Imam Ghazali kata sifat keanjingan, iaitu tamak, sifat kebinatangan, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ini menyebabkan manusia tak suka dihina. Dia mesti nak dimuliakan. Ketuhanan, rububiyah. Dan berbagai sifat kelemahan semua ada dalam aspek jasmani dan rohani. Jadi kedua-dua aspek kejadian manusia itu memang ada kecacatannya, banyak aibnya. Kemudian disuruh beramal dengan amalan yang sempurna. Memang tak boleh. Seorang ulama tasawuf bernama
Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia meninggal dunia 258 Hijrah. 258 Hijrah di pertengahan abad ketiga. Apa dia kata? Miskinun ibnu Adam lahu jismun mu'ibun wa qalbun mu'ibun yuridu an yukhrija amalan bila aibin. Maksudnya kesian anak-anak Adam ni. Ada jasad yang memang banyak cacat celanya. Ada hati juga banyak cacat celanya. Diperintah untuk melakukan amalan yang tidak ada cacat celanya. Memang tak boleh. Saya fikir tuan-tuan boleh faham. Miskinun ibnu Adam lahu jismun mu'ibun wa qalbun mu'ibun yuridu an yukhrija amalan bila aibin. Aspek jasad kita, aspek rohani kita memang ada banyak kecacatannya. Kita nak beramal dengan amalan yang tak ada cacat. Tentu pada logik tak boleh. Ini pandangan apa tadi, Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ini sebab yang utama, tuan-tuan. Makna asal kejadian kita ini memang jasmani rohani memang ada kecacatannya, kekurangannya. Tapi kekurangan ini untuk menyempurnakan hidup manusia. Antaranya supaya manusia aktif. Katalah kalau tak ada nafsu. Tak ada nafsu ni malaikat. Macam mana nak bangunkan dunia ni? Macam mana nak cari makan? Macam mana? Semua tak ada lah. Tapi bila Allah bagi nafsu, kita aktif. Tapi aktif kita itu mesti ada panduannya. Itulah Allah turunkan agama Islam. Supaya kita aktif berdasarkan pada agama. Supaya kita berjaya membina hidup kita. Kemudian tuan-tuan, itu sebab utamanya. Ada 3 sebab lain. Kenapa amalan kita susah nak diterima oleh Allah, susah nak mencapai taraf aksan, apatah lagi sempurna. 3 sebab ni telah pun saya terangkan dalam kuliah yang lepas. Syarat penerimaan amal yang Allah tetapkan ada 3. Pertama, ketika beramal, hati orang yang beramal itu ikhlas. Nak dapat hati ikhlas pun susah. Yang kedua, ketika beramal, hati orang yang beramal itu mesti berada dalam keadaan ghayatul khudur ma'allah. Penuh ingatannya kepada Allah. Sampurna ingatannya kepada Allah. Kuat ingatannya kepada Allah ketika beramal. Tidak boleh ingat yang lain. Ini pun susah. Ghayatul khudur ma'allah itu Rasulullah lah. Kemudian syarat yang ketiga pula, tabarri min khawlin wa quwatin. Ketika beramal itu, orang yang beramal itu merasa tak ada daya kekuatan. Maknanya, ketika beramal, dia rasa Allah datangkan, Allah kurniakan amal itu kepada dirinya. Dan segala perbuatan amal itu, hakikatnya ialah qudrat iradah Allah. Ini pun susah, tuan-tuan. Kan saya dah cerita banyak kali ya, dalam perang Badar ke perang apa, tentera Islam menang. Bila menang, suka. Bukan saja suka, tentulah berbincang-bincang, berbual-bual pengalaman dalam perang. Tentulah bertanya, engkau bunuh berapa orang? Aku bunuh seorang. Siapa dia? Si Fulan. Aku dapat bunuh 2 orang. Begitulah. Bila berbual-bual begitu, terus Allah turunkan ayat kepada Nabi. Meneguh, Membetulkan apa yang sebenarnya. Turunlah ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wahai tentera Islam, bukanlah kamu yang membunuh musuh kamu di medan perang tadi, tetapi Allah lah yang membunuh. Tapi jangan kita terlajak ya. Zahirnya manusia yang pegang pedang menatap musuh mati. Dilihat daripada kodrat dan iradah, semuanya itu dasarkan bergantung kepada kodrat dan iradah Allah. Jadi tentera Islam diperintah oleh Allah supaya pandang kodrat iradah Allah, jangan pandang perbuatan diri. Hilangkan perbuatan diri. Inilah tabari min khawlin wa quwatin. Kenapa? Kuat daya dan kekuatan ni datangnya daripada Allah. Macam juga lampu ni, cahaya lampu. Cahaya lampu ke cahaya elektrik? Orang yang faham ini cahaya elektrik. Tapi yang tak faham ini cahaya lampu. Tapi ini satu pendekatan ya, perbandingan. Sebenarnya Allah tidak boleh dibanding-bandingkan macam itu, tapi terpaksa kita gunakan perbandingan untuk membantu kita faham. Saya bercakap sekarang ni, memang saya, tuan-tuan nampak saya bercakap, hakikatnya Allah. Jadi Allah perintah kita supaya mandang hakikat, jangan pandang yang zahir. Itulah dinamakan tabari min khawlin wa quwatin. Ayat 58 surah Yunus sangat penting untuk kita ingati. Ayat 58 surah Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyabrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini ayat ini ya, memerintahkan kita orang-orang beriman, apabila kita sudah berjaya beramal macam tentera Islam tadi ya, sudah berjaya membunuh musuh di medan perang, hendaklah mereka memandang semua kejayaan itu datangnya sebagai pemberian dan rahmat Allah. Begitulah yang dikehendaki Allah. Wa khairum mimma yajma'un. Kalau begitu, itulah yang lebih baik daripada merasa telah melakukan pembunuhan. Dan tentera Islam itu kan rasa mereka ini membunuh. Rasa membunuh tentera kafir di medan perang itu salah. Menyalahi tauhid. Jadi Allah suruh supaya kejayaan mereka membunuh musuh di medan perang itu adalah pemberian dan rahmat Allah semata-mata. Kalau begitu, itulah lebih baik. Wa khairum, itulah yang lebih baik mimma yajma'un, daripada kamu merasa telah melakukan pembunuhan itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kerana itulah maka salah satu cara untuk membetulkan perasaan kita dan supaya amalan kita ini mudah diterima oleh Allah. Setengah orang sufi, setengah ulama tasawuf mengajar kita berdoa. Doanya mudah saja. Dan mungkin tuan-tuan sudah amalkan. Mungkin kita tak sedar. Apa dia? Doa ni senang saja. Kalau dalam bahasa Melayu kita, ya Allah, sampurnakanlah rahmat dan nikmat yang kau kurniakan kepada aku zahir dan batin. Ya Allah, sampurnakanlah nikmat dan rahmat yang kau kurniakan kepada aku zahir dan batin. Ini termasuklah tadi. Allah tutupi kekurangan amal kita. Ya Allah, sampurnakanlah nikmat, rahmat dan nikmat yang kau kurniakan kepada aku zahir dan batin.
Doa kita ni bertujuan apa? Itu tadi, kalau amalan kita tu banyak cacatnya, Allah sampurnakan, tutupi kecacatan. Ya Allah, sampurnakanlah rahmat dan nikmat yang kau kurniakan kepada aku zahir dan batin, insyaAllah. Jadi saya fikir setakat inilah untuk pagi ini. Kita telah tahulah macam mana Allah menerima amal-amal soleh kita. Yang penting, antara yang penting ialah perbezaan amal soleh dengan zikir. Zikir terus sampai kepada Allah. Ilahi yas'udu al-kalimu at-tayyibu. Al-kalimu at-tayyibu ni bilangan banyak bagi kalimatan tayyibatan. Kalau dua, kalimatani tayyibatani. Kalau banyak, al-kalimu at-tayyibu. Kenapa banyak? Bukan saja la ilaha illallah, apa-apa juga zikir. Ya. Subhanallah, Allah, Allah, apa saja zikir ni terus sampai kepada Allah. Sebab itu ada ustaz yang katakan, yang menyebutkan la ilaha illallah itu kabel besar antara kita dengan Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah, dia terus sampai kepada Allah. Tidak seperti amal soleh. Jadi setakat ini saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata istiqamata 'ala syari'atil qaratil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman al haq. Allahumma alaina bil tammati istiqamati 'ala syari'atil qaratil wa tariqil bayda. Allahumma taf alaina akmal al futuh wasrah sudurana ma akmal syurur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsiran ya arhamar rahimin. Allah ya Allah ya Rahman Rahim wa ya hadi al-mudillin wa ya nasir al-muslimin wa ya rahmat du'afa wal masakin. Ij'alna min awliya'ika al-muttaqin wa khsulna fi jumratil muqarrabin warzuqna khairad darain wa fatna min syarri kaunaini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.